Sifu saya pernah berkata dulu, kan 90% daripada orang yang mempunyai impian, mereka tak ada tindakan. Impian ada tapi tindakan tak ada. So impian tinggal angan-angan. Cuma 10% sahaja yang ada impian, yang ambil tindakan dan mereka betul-betul mengejar impian mereka. Dan tahniah anda semua ada daripada golongan 10% yang teratas itu. So sebenarnya kalau ada depan-depan boleh tepuk tangan sebenarnya untuk anda semua. Tahniah. Okay. Jadi di sini mungkin anda semua ada sebab tersendirilah anda semua berada sini, betul tak? Tetapi saya jaminlah, kan, walaupun apa tujuan, walaupun apa niat nawaitu anda sekalipun, insya-Allah jawapannya ada di sini. Kami, saya dan tim-tim JDI Dini Hati sangat-sangat confident anda takkan jumpa sesuatu sistem, syarikat dan segalanya yang kami ada di sini, sumber-sumber yang ada di sini dapat anda jumpa di tempat-tempat lain lah. So mungkin saya boleh kongsikan kita punya slide sedikit ya. Okey, nampak slide semua ya? Nampak. Okey, peluang menjadi usahawan online secara profesional. Kenapa kita cakap online sebagai profesional? Okey. So alright. Okay, so ada daripada kalangan kita ni saya percaya adalah pekerja, mungkin pekerja yang masih lagi bekerja, makan gaji ataupun anda sebagai majikan ke, dan saya dulu pun pernah makan gaji. Okay, jangan risau, jadi tak ada masalah dengan makan gaji sebenarnya. Okay. Dan kalau ikutkan makan gaji ni bagus kan, tak ada, bukan kata tak bagus, bagus makan gaji. Okay, cuma saya juga pernah mengalami, saya juga pernah makan gaji dulu, dan percaya tak percaya makan gaji ni sebenarnya hanya untuk cukup untuk dari bulan ke bulan, betul tak? Betul, betul. Daripada awal bulan membawa kepada hujung bulan. Itulah sebenarnya makan gaji. Jadi kita bekerja ni hanya untuk sampai ke hujung bulan. Jadi kenapa sebenarnya boleh jadi macam tu? Sebenarnya makan gaji ni kita dalam sedar tak sedar kita dah 10-20 tahun makan gaji, betul tak? Betul tak? Oh. Okay. Jadi kalau lepas dululah, katalah 7 tahun, 8 tahun lepas, gaji kita 2000 RM. Okay, 2000 RM. Pernah tak kita terfikir, kalaulah satu hari gaji aku 4000, aku nak simpan banyak sikit, aku nak bagi ibu bapa lebih sikit. Pernah tak kita terfikir macam tu? Pernah. Ada. Pernah tak? Mesti punya ada, betul tak? Simpanan lebih, nak bersedekah dengan lebih. Tapi bila 7-8 tahun kemudian, bila gaji kita mencecah 4000, dapat ke tak kita simpan dengan lebih? Tak. Dapat tak kita bagi pada ibu bapa lebih dan kita dapat bersedekah lebih? Ada tak realitinya macam tu? Jarang kan? Jarang. Sebab apa? Sebab satu faktor yang anda tak sedar. Okay. Gaji anda naik setahun berapa? Berapa dapat increment setahun? Man berapa man? Man tak makan gaji. Puan Salawati ni. Puan Salawati ni berapa? Biasanya berapa persentif, berapa persen? 5%? 6% ada tak? Dulu masa mula kerja RM60 je government. RM60. Setahun kita kerja naik RM60. Sekarang je dah naik sikit. 300. Sekarang dah bos. Kan? So maksudnya di sini apa yang saya cuba sampaikan, katalah gaji kita 2000, kenaikan hanyalah 5%. Betul tak? 5% tu pun banyak tu. 2000 naik RM100. Kalau ikut Puan Salawati RM60 saja, tak sampai 5% pun. Anda sedar tak? Inflasi di kawasan bandar-bandar besar 8 hingga 10%. Jadi gaji anda naik 5% tahun, inflasi naik 8 hingga 10%. Gaji anda lebih 5%, tapi barang-barang, harga beras, harga gula, harga segala-gala macam bagai naik lebih pada 10%. So kita menang, gaji kita menang ke ataupun inflasi yang menang? Inflasi. Inflasi, kita kalah dengan inflasi, itu yang kita tak sedar. Sebab tu kalau kita tengok tahun 90-an kita ambil kan. Kalau kita ada RM50, kita pergi supermarket RM100 lah. Banyak barang tak kita boleh beli tahun 90-an dulu? Banyak.
Banyak juga, beras baru RM20, ikan baru berapa, RM45 sekilo, betul tak? Betul. Cuba sekarang bawa RM100 pergi pasar raya, macam mana? Penuh troli tak RM100? Bakul yang angkat tangan je. Suku troli pun tak dapat RM100. So, itulah inflasi. Jadi kita sentiasa kalah dengan inflasi. Okay, jadi yang kita gaji kita bekerja, kita naik 5% setahun, masih lagi tak cukup. Kan kita berangan-angan, kalau gaji aku RM4,000 aku nak beli rumah. Rumah dua tingkat, 20 kali 70. Harga waktu tu RM200,000. Betul tak? Oh, lepas ni aku punya loan ni RM200,000 ni. Dalam RM1,500 sebulan. Betul? Tapi apa jadi 10 tahun kemudian? Bila gaji kita naik RM4,000, harga rumah tak naik tak? Harga rumah pun naik, meningkat-ningkat lagi. Lagi banyak daripada kenaikan gaji kita. Jadi kita sentiasa kalah dengan inflasi. Okay, sama juga bagi yang makan gaji, yang berbisnes. Berbisnes pun memang bagus. Kalau bisnes sudah steady, dah stable, semua dah jalan, ada sistemnya, alhamdulillah bagus. Tapi apa jadi kalau kita inilah ownernya, kita lah pekerja, kita lah kuli, kita lah CEO, Chief Everything Officer. Kalau kita sakit demam, macam mana? Kan? So kalau ekonomi merudum, kita tetap juga turun naik. So itu biasalah turun naik. Betul kan? Dalam bisnes. Kan siapa ada bisnes yang steady daripada mula-mula buka sampailah ke hujung nyawa kita, tak ada, mustahil akan ada turun naiknya. Jadi tetap ada risiko juga. Dan apa kata orang-orang macam Tuan Yaakob, Dr. Kamal yang dah bersara. Ada setengah orang cakap bersara ni senang. Betul tak? Menghabiskan duit je, main golf hari-hari. Betul ke Dr. Kamal? Tuan Yaakob? Realitinya tidak, betul tak? Kita tak sedar bahawa bila kita pencen, gaji kita dah separuh 50%, betul tak? Tapi kita punya gaya hidup kita nak maintain tak? Ya, kita nak maintain. Dan bagi yang swasta, kan, EPF bergantung dengan EPF. Tahu tak? Daripada perangkaan EPF sendiri, KWSP sendiri, okay, 50% daripada pesara menghabiskan wang separuh daripada wang pesaraan dalam masa 2 tahun. 2 tahun 50% duit pesaraan dah habis. Purata jangka hayat manusia sekarang kerana kesihatan pun semakin bagus, kan, bidang perubatan makin bagus, jangka hayat average ialah 75 tahun. Kita bersara umur 60 sekarang. So 15 tahun lagi kita ada untuk menghabiskan sisa-sisa hidup. Tapi sisa-sisa duit tinggal saja 50% saja. So bagaimana kita nak meneruskan lagi 10 berbelas tahun? Dan 80% menghabiskan 80% menghabiskan 75% daripada wang simpanan dalam masa 3 hingga 5 tahun. Jadi di sini kita tak ada pilihan sebenarnya. Kan? Kita sebenarnya walau makan gaji, walau pesara, walaupun kita ada bisnes kecil-kecilan, kita perlukan income kedua. Kita perlukan salur paip income kedua. In case apa-apa terjadi dengan bisnes kita, kan, in case apa-apa terjadi dengan pekerjaan kita, apa dalam pekerjaan sekalipun, kalau kita nak upgrade, kita nak income lebih, kita nak naikkan taraf hidup kita, taraf ekonomi keluarga kita, kita wajib ada second income. Betul ke betul? Betul. Nanti ada pilihan. Ini saya dah lalui lah daripada pengalaman. Okay? Jadi sekarang ni, kita punya isu kita sekarang ialah mungkin yang ada yang berkira-kira tentang simpanan. Sebab apa? Sebab anda nampak sekarang ini mungkin masa bila kita bersara, kita akan ada dalam 500,000 RM dalam KWSP. Ya, betul. Okay? So katalah kita umur persaraan kita katalah ada lagi 10 tahun. RM500,000 tu agak-agak nilainya sama tak RM500,000 lagi 10 tahun? Agak-agak sama tak? Tidak. Tengok harga rumah kan. Harga rumah kita rasa sekarang dah RM500,000. Aduh, kata. RM500,000 sekarang nak beli rumah. Tak apa, aku simpan duit. 10 tahun kemudian cukup duit. Harga rumah RM500,000 dah jadi berapa? Mungkin dah 1 juta. Rumah teres sahaja. Tak percaya tengok ke belakang. 20 tahun lepas rumah teres. Berapa harga rumah teres? Baru 3-4 ribu, betul tak?
Ya, Sekarang buka baru pun dah 700,000. Betul? betul. Jadi di sini kita perlu lakukan sesuatu dan tak kiralah apa tujuan kita, mungkin ada yang nak buat income tambahan, mungkin ada yang masih mencari-cari satu bisnes yang boleh cari passive income, ataupun mungkin kita sedang mencari sesuatu yang betul-betul yang boleh kita jadikan kerjaya kita, dan kita akan mungkin memikirkan untuk melupakan makan gaji, atau bisnes ini boleh jadikan bisnes kedua untuk kita jadikan sebagai plan B. Okay. So, sekarang kita kena tentukan apa yang kita kerjakan sekarang. Okay, kerja, makan gaji, bisnes, ataupun mungkin kita sekarang ni ada buat apa macam Grab ke apa, itu sebenarnya ditaksirkan sebagai active income. So active income ni dia punya sifirnya mudah. Kan, makan gaji yang pertama ia bukanlah boleh diwariskan. Yang pertama, betul? Yang kedua, kalau kita berhenti makan gaji, kita masih dapat gaji ke tak? Kalau kita berhenti bekerja, masih dapat gaji ke tak? Tidak. Berhenti, gaji akan berhenti. Sama juga kalau kita ni ejen insurans, wakil, mungkin unit trust, ataupun ejen kuku ke kowe ke, pun sama juga. Kita berhenti bekerja, income pun akan berhenti. Okay, jadi di sinilah kami sebenarnya cuba menyelesaikan masalah-masalah yang semua golongan ini hadapi. Yang pertama ialah sekarang ni kalau kita tengok kan, sekarang ni ialah musim pandemik. Sangat-sangat ramai terkesan. Okay. Sebesar-besar syarikat giant berbilion dollar company pun Allah hantar sekecil-kecil zarah virus yang tak nampak di mata tumbang. Berbilion dollar company tumbang. Zara, Gucci, LV habis. Industri mana terjejas? Industri pelancongan, penerbangan, oil and gas, semua terjejas hanya dengan kecil-kecil zarah. Okay. Jadi ramai orang yang terkesan. Jadi sama juga kita. Kalau kita nak berbisnes, kita nak berbisnes apa? Dalam bidang apa? Nak bisnes. Anda pernah tak membaca atau buat kajian apa bisnes yang sebenarnya yang bagus di musim pandemik ini? Tahu tak apa dia? Semua beritahu. Yang bagus musim pandemik ini. Salah satunya apa? Online Makanan, betul tak? business. Lagi? Apa dia? Online business. Ya, tapi apa industrinya? Alat kesehatan. Alamak, ini jawapan bocor ni. Ya, betul. Kan, sebab apa? Sebab sekarang ni kita dalam keadaan, orang cakap apa? Sangat tinggi dia punya health conscious dia. Dulu kita perlu educate kita punya masyarakat tentang immune system, tentang menjaga kesihatan. Tapi sekarang kesedarannya amat tinggi. Okay? Jadi kalau kita nak mencari satu bisnes, sama ada kita cari bisnes makanan, sebab semua orang memerlukan makanan sekarang, ataupun bisnes berkenaan dengan penyakit sekarang ni, wabak COVID ni, masker ataupun PPE pun apa saja yang berkenaan, ataupun perniagaan kesihatan. Okay, dan kesihatan pun kita tengok kategori, banyak kategori. Okay, contoh, kan kita ambil kategori yang menjual spirulina, yang menjual cordyceps ataupun apa-apa herba lain. Pun bagus, betul tak? Tetapi banyak tak market kat luar sana yang jual benda yang sama dengan apa yang kita jual? Banyak tak? Banyak. Sangat-sangat banyak. Terutama sekali sekarang ni kita rasa bisnes kita, walaupun bisnes kita secure, katakan kita bisnes online. Betul kan? Kita bisnes online. Kita bisnes online, kita ingatkan kita dah selamat, dah secure. Kita tak sedar kan masa berubah. Di luar sana ada Lazada, ada Shopee. Kan? Situlah tempat orang lambat main harga. Sampai satu ketika kita pun dah tak ampuh bertahan lagi, terpaksa give up. Sebab apa? Sebab dekat luar sana lagi murah. Lagi macam-macam herba, bermacam-macam ubat minyak. Untuk produk kesihatan. Jadi ini sangat-sangat kritikal.
Jadi sebab itulah yang pertama kan apa yang kita nak cadangkan, kita sarankan malam ini, yang pertama ialah kita pilih industri kesihatan. Sebab industri kesihatan di Malaysia saja 40% mempunyai masalah kesihatan. Daripada sebesar-besar masalah kanser, sekecil-kecil resdung dan sakit lutut dan sebagainya. 40%. Maksudnya itu 40% orang yang sakit. Orang yang ada self-consciousness tentang kesihatan pun ramai sekarang. Jadi industri inilah yang makin berkembang dan diramalkan makin berkembang. Dan produk yang kita pilih malam ini adalah produk yang diramalkan akan berada di setiap rumah. Kalau dulu kita perlu educate orang tentang immune system, sekarang kita sebut saja immune system, semua orang tahu. Okay? Jadi itulah industri kita, immune system. Satu-satunya, tak ada dua. Okay? Syarikat kita very strong, produk kita ada berpaten antarabangsa, okay? Dan tiada saingan monopoli di market. Okay, nanti kita punya sahabat saya, iaitu kita punya mentor, Tuan Haji Amir akan terangkan dengan lebih teliti. Jadi buka minda anda, buka hati anda, insya-Allah amat-amat bermanfaat. Saya janji ini akan memberi manfaat pada anda semua. Dari segi ekonomi, dari segi kesihatan. Okay? Dan kita nak pilih marketing, kita nak pilih model bisnes bagaimana. Yang pertama kita pilih industri kesihatan, model bagaimana modelnya. Adakah kita nak sebagai sistem stokis, sistem agent, ataupun kita nak buka bisnes sendiri? Agak-agak sesuai tak kita buka bisnes sendiri sekarang? Tak sesuai. Mungkin sesuai, tengok industri, tetapi contohlah kalau kita ambil industri kecantikan, kita keluarkan modal RM50,000. So RM50,000 tu, adakah dah selesai masalah kita? Kita dah boleh dapat untung banyak? Belum kan? Dari segi brandingnya bagaimana? Dari segi marketingnya bagaimana? Sekarang pula, zaman sekarang orang sangat-sangat teruja dengan artis, dengan influencer. So kita kena upah influencer lagi. Jadi kalau modal RM50,000 untuk produk, RM50,000 lagi kena spend untuk marketing. So sangat-sangat besar dan sangat-sangat berisiko. Dan juga kita tak boleh nak bantu ramai orang dengan kita berbisnes, dengan buka bisnes sendiri. Okay? Sama juga kalau kita jadi ejen atau stokis. Mungkin modal mungkin RM1,000, RM2,000, mungkin besar juga modalnya. Dari segi marketing bagaimana? Adakah kita ada skill menjual? Adakah kita ada skill online marketing? Dan segala-gala skill yang diperlukan untuk kita menjual. Ataupun kita beli barang tu, kita simpan bawah katil. Pun berisiko juga, betul tak? Jadi kita perlukan sesuatu yang boleh membantu kita daripada A sampai Z. Sebab apa? Sebab musim sekarang lagi kritikal. Kan? Jika salah pilih industri, memang yang industri yang dah ada pun banyak yang nak tutup, kita pula nak tambah lagi kesengsaraan. Okay? Jadi sebab tu kita pilih industri network marketing. So, network marketing, saya sebut network marketing. Saya setengah suka MLM, saya tak suka istilah MLM. Kenapa? Sebab MLM bagi saya menggambarkan yang pertama ialah konvensional, cara konvensional. Saya tak suka mencari orang, saya tak suka. Okay? So kita bukan nak buat cara konvensional. Network marketing sekarang sebenarnya adalah satu industri sangat bagus. Tapi orang alergi dengan network marketing. Okay? Network marketing ni sebenarnya ialah kita memperkenalkan produk kita saja. Kalau kita tak disuruh memperkenalkan, kita akan hari-hari kita per network marketing sebenarnya. Kan contoh, ada sebuah restoran di hujung kampung kita, sangat sedap, restoran Tom Yum. Kita nak tak share dengan kita punya adik-beradik? Kita nak tak share restoran itu sangat sedap dengan kawan-kawan kita? Kita nak share tak? Kita kongsikan tak? Kalau filem dekat panggung tu bagus, oh baguslah kan. Katalah cerita apa yang bagus sekarang? Mission Impossible. Oh sangat best lah. Kan? Kita nak share tak dengan kawan-kawan kita? Kita bercerita kan? Secara rela kita bercerita, tak dapat upah pun. Betul tak? Jadi di sini sama juga, itu sebenarnya anda dah ber-network marketing. So di sini pun sebenarnya anda berkongsi kebaikan, berkongsi manfaat. Itu di network marketing. Tapi kebanyakan orang ni tak suka network marketing sebab apa? Sebab yang pertama ialah kenapa? Apa yang tak suka pasal network marketing? Cari orang. Cari orang.
Lagi? Apa lagi? Boleh ni type apa yang anda tak suka sebenarnya pasal network marketing. MLM dah senang kata. Apa yang anda tak suka? Ada lagi tak selain daripada cari orang? Tak ada? Baik. Bawa produk ke sana sini. Nak jual produk kan leceh kan. Jual produk Kawan pula bukan jual kat orang lain. lari. Ha? Apa dia? Kawan adik-beradik pun lari. Itulah dia. Kita nak jual kat siapa lagi? Kalau bukan adik-beradik, bukan nak kawan-kawan. Bukan kat jiran-jiran, siapa lagi? Betul tak? Orang atas banyak dapat banyak income, betul. Itulah yang sebenarnya yang stigma yang ada tentang network marketing. Sebab tu ini kita sekarang ni, kita network marketing pun kita kena pilih syarikat juga. Okey? Dan yang pertama kata anda tak suka cari orang. Tak ada masalah. Apa kata kalau di sini dengan sistem kami ni anda tak perlu cari orang. Selesai satu masalah tak? Selesai tak? Tak perlu cari orang. Macam mana? Ya, orang akan cari kita. Hari-hari orang akan cari kita. Tapi saya tak suka jual barang. Saya tak suka janji-janji barang. Orang tak sukalah nak kena spam dalam WhatsApp group. Nak bertebal muka dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, tak sukalah. Nanti kita datang rumah orang awal jauh-jauh lagi nampak kita dah tutup pagar lah. Kan kita WhatsApp je nak tanya benda lain. Pun dah blue tick je. Betul tak? Apa kata kalau dekat sini, anda tak perlu jual barang. Pelik tak? Macam mana tak perlu cari orang? Macam mana nak buat network tak perlu jual barang? Tak ada masalah sebenarnya. Sebab apa? Yang pertama, kita tak perlu nak cari orang. Sebab apa? Sebab kita menggunakan sistem online 100%. So kalau kita tak nak cerita kat kawan, tak ada masalah. Kita cerita dekat medsos. Kita gunakan FB Ads, IG Ads, kita gunakan Google Ads, kita guna Google My Business. Tak perlu nak bergantung pada circle kita sahaja. Saya dah buat beratus-ratus prospek, beratus-ratus orang join. Sampai sekarang pun masih follow saya pun ada. Hanya kena daripada FB sahaja. Jadi inilah yang akan kita ajarkan. Inilah sistem kita. Anda tak perlulah nak tebal muka. Kalau ada silakan. Sebab apa? Sebab ada setengah tu kita memang comfortable. Kita suka bekerjasama dengan dia. Kita akan invite dia. Betul? Tapi kalau anda tak suka nak cari orang, tak ada masalah. Saya pun tak suka cari orang. Serius. Saya suka network marketing tapi saya tak suka cari orang. Jadi daripada dulu lagi saya buat network marketing, saya menggunakan kaedah online. Online sahaja. Kan saya betul-betul explore macam mana nak buat iklan untuk dapatkan prospek. Dan tak perlu jual barang pun. Sebab apa? Sebab dalam kita punya platform ni dengan company yang kita bergabung, mereka ini company sedia syarikat, perusahaan menyediakan platform e-commerce. Ada e-commerce. Seumpamanya kita ada e-store sendiri. Bila kita join, kita bergabung saja, kita akan dapat satu link subdomain sendiri. Kan? Kita punya. Jadi apa kita buat? Kita hanya perkenalkan domain kita. Kita hanya perkenalkan link kita. Kita boleh kenalkan dekat Google My Business, dekat IG, dekat FB, dekat Google Ads. Kita perkenalkan link kita saja. Kita perkenalkan store kita. Kita tak perlu nak menjual pun. Bagi yang tak suka menjual, tak payah buat benda tu. Tapi kita tak perlu menjual. Perkenalkan kita punya link sahaja, letak di mana-mana, orang masuk kat situ, semuanya display dah ada. Produk, 30 jenis produk dah ada kat situ. Penerangan cukup lengkap. Nama pun sudah gah company kita. Orang kenal dah bermilion pengguna. Orang tekan saja search Google je, jumpa kita. So dia akan pergi masuk ke kita punya e-commerce, kan, kedai online kita, mereka beli kat situ. Kita tak payah nak menjual, nak kempen-kempen, nak bagi tahu saudara mara, tak perlu. Ini kelebihan yang kita ada. Sebab tu kita cakap kita dapat menyelesaikan banyak masalah orang yang baru nak berbisnes. Orang yang tak suka cari orang, tak suka jual barang. Kita dapat selesaikan dengan hanya 100% online. Okay? Dan juga modal permulaan kecil je. So risiko berapa sangat? Modal permulaan RM91 sahaja. RM91 kalau rugi pun tak jatuh miskin. Betul tak? Contohlah. Tetapi seeloknya jadilah pengguna. Jadi pengguna beli produk, guna sendiri, baru kita tahu macam mana manfaat dia.
macam mana rasa dia dan segalanya. Okay. Jadi risiko anda sangat rendah. Kalau berbanding dengan sistem yang kami develop ni lagi mahal. Okay. Sistem sahaja dekat 100,000 kita punya sistem yang kita nak develop, iaitu supaya jadi fully automated. Satu hari nanti mungkin tak lama lagi dalam 2 minggu ke sebulan lagi kita akan siap kita punya sistem automated kita. Jadi anda yang paling anda tak suka yang pertama cari orang, betul tak? Lepas tu tak suka nak menjawab kan. Kalau orang tanya orang WhatsApp nak jawab pun susah kan, macam mana nak jawab tak reti kan. Jangan risau. Sistem kita akan sediakan segalanya, anda akan dapat landing page lepas ni. Jadi segalanya akan diceritakan kat landing page. Macam kita punya salesman landing page tu. Jadi semua persoalan dah dijawab. Okay, jadi kalau mereka nak beli barang pun mereka akan pergi ke kita punya e-commerce. Company akan uruskan. Kita tak perlu simpan barang, tak perlu hantar barang, company uruskan segala-gala. Wah, senang tak? Tak perlu simpan barang. Ada kedai tapi tak perlu hantar barang. Tak perlu simpan stok. Dan orang kalau nak join bisnes kita, nak menjadi businessman macam kita ada landing page dan dia akan daftar untuk webinar di situ. Dan apa jadi kalau dia ignore, dia tak nak lah, tak suka lah. Kan? Tapi dia dah baca. Dia ada hati dia nak tapi mungkin tak terbuka lagi, tak sampai seru lagi. Nanti lain kali lah. So kita suka tak nak buat follow up biasanya? Best tak follow up orang ni? Kalau WhatsApp orang nak follow up, best tak? Tak. Seronok tak? Tak seronok kan? Kena pula kawan-kawan tu tak? Kalau kawan-kawan nak follow up cukup lemah kan? Sebab apa? Yang pertama, dia tinggal blue tick je kita. Dulu bukan main lagi kan? Borak sampai ke pagi. Tapi bila kita offer saja bisnes, dah lepas tu kita WhatsApp dah tak reply. Blue tick sahaja. Lepas tu bila kita WhatsApp dia nak tanya, nak ngajak ngopi padahal tak ada kena-mena bisnes pun dah tak jawab dah. Dah, that's it. Sampai ke kawan-kawan lama pun sampai menjauhkan diri pada kita. Ya. Betul tak? Nampak kita dah pangkah awal lagi. Itu kita tak suka. Itu yang kita tak suka follow up. Tetapi dengan sistem kita akan hantar toyo-toyo saja untuk follow up. Okey tak? Kita akan toyo melalui SMS, kita akan toyo melalui email, kita akan hantar toyo melalui FB sekali. Kita akan hantar toyo. Toyo ni lah akan buat follow up untuk kita. Okey Pernah tak banget. terjadi pada anda? Kan? Anda katalah anda Google satu hari, anda Google ubat sakit lutut. Kan? Google jumpa ubat sakit lutut. Lepas tu anda tak maulah, nanti lain kali lah. Pernah tak anda perasan bila anda lepas tu Google balik, anda nak Google perkara lain, tetapi setiap kali muncul ialah ubat sakit lutut. Kan? Anda buka FB, data iklan sakit lutut, ubat sakit lutut. Semuanya macam toyol menghantui kita. Follow je ke mana kita pergi. Pernah tak? Pernah alami tak macam tu? Ada? Pernah. Biasa. Selalu macam tu lah. Biasa kan? Biasa macam tu lah. Jadi itulah toyo-toyo kita akan hantar. Jadi mereka ini walaupun mereka tak berminat pada waktu itu, kita akan hantar toyo-toyo kita menghantui tidur mereka. Dia buka FB. Betul tuan. Dia buka FB saja, pap nampak iklan kita. Dia buka. Saya jual ubat resdung. Keras tuan. Internet. Alamak. Tiba-tiba pula putus. Baca cair kurang. Tapi keluar pasal resdung. Saya tak tahu apa ni dia rahsia dia. Itulah rahsia kita. Pergi kelas setiap pagi pukul 7. Lepas tu masuk revision dengan saya akan ajar macam mana nak hantar toyo-toyo tu. Masalah hati betul, masalah hati. Tapi saya tak ajar lah, itu advance. Malam tadi saya tak ajar lah, itu basic saja. Betul tak? Ada kan? Jangan risau Tuan Iskandar, saya ajar. Hantar toyo je. Tak payah tuan nak follow up. Itulah kelebihan sistem kita. Saya pun selalu kan, saya masuk kelas beli apa? Beli e-book kan, belajar FB. Tapi lepas tu dia hantar toyo dia, email lah, SMS lah, FB, dia hantar semua toyo-toyo sampailah kita ternampak dia punya apa tu, kelas yang berharga 500 dah cair, terpaksalah. Dengan sendiri kita register 500, terbang 500 hanya dengan toyo dia je. Aduh, kita akan buat macam tu. Inilah kelebihan kita. Okay? Ada juga setengah cakap kan, alamak macam mana macam Tuan Iskandar kan, macam mana ni ajarlah kan, tak ada masa lah nak belajar, tak tahulah, tak reti lah. Jangan risau lah, online marketing
modul lengkap setiap pagi. Rajin ke tak rajin ni kalau belajar. Google Ads ada, FB Ads ada, IG Ads ada. Kita hajar sampai muntah. Semua hanya dengan join member saja, tak perlu nak bayar. Kos beribu-ribu saya habis untuk belajar tu saja. Okay. So kelas lengkap, anda cuma lakukan 10%, kena buat kerja juga, masuk kelas, buat FB Ads, barulah toyur-toyur pergi. Anda tak buat kerja, mana benda tu nak dapat? Tapi 10% saja, 90% lagi sistem kita dah ready. Sistem yang kau buat, kita gunakan leverage. Kita panggil OPS, Other People's Strength. Kita guna kelebihan coach-coach yang terror IG marketing, terror Google marketing, terror FB marketing. Kita guna leverage dia akan ajar kita sedut betul-betul, kita buat itu je. Lepas tu, sistem uruskan. Macam malam ni kan, anda pun tak payah bercakap pun. Saya dengan Haji Amir bercakap. Sistem juga tu. Betul tak? Itulah kita kata gunakan kelebihan orang. Anda nak cakap tergagap-gagap 5 minit orang dengar, orang cabut. Tak payah. Kita ada tim kita yang akan uruskan semua tu. So anda ikut sistem sahaja. Okay? Dan macam mana kalau saya tak pandai lah katakan, tegar nak tanya lah, tak apa. Kita ada bimbingan berterusan. Kita ada grup besar, kita ada grup kecil juga. Coaching dan juga personal coaching, mentoring kita, segalanya ada. Jadi saya di sini dengan kawan-kawan ni nak bagi anda tak ada alasan anda tak boleh buat benda ni. Kalau anda tak boleh buat juga, itu bukan problem sistem tu. Something wrong somewhere tu. Itu akan buat supaya anda berjaya. Dan anda tak ada alasan anda tak boleh buat. Apa lagi alasan anda? Okay? Kalau anda dengar pasal produk, pasal syarikat lepas ni, anda lagi meleleh-helih, tenganga, terlopong. Okay? Jadi, lepas ni ada soalan anda tanya betul-betul, bagi betul-betul terjawab soalan apa dalam minda, supaya tak ada apa-apa dalam minda anda buat keputusan. Jangan keluar dengan sini dengan tak ada soalan tak terjawab. Kerana orang lain kat luar tak tahu. Isteri anda pun tak tahu. Tanya dia pun tak tahu. Kan? Anda tanya dia, bagus tak join ni program yang malam tadi? Mana aku tahu, tak payahlah menipu semua. Dah, dia tak tahu. Dia tanya dia, kenapa? Okay? Jadi, kami tak ada apa nak selidung. Lepas ni dengarkan betul-betul perkongsian daripada sahabat saya, Tuan Haji Amir. Ada soalan, tanya terus, kita akan jawab terus. Anda buat decision. Okay? Kerana apa keputusan anda hari ini akan tentukan kehidupan anda 2-3 tahun dari sekarang. Anda dah kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, anda komplain, apa solusinya? So, ambil tindakan, okay? Anda menentukan masa depan anda. Apa yang anda semai hari ini, anda akan tuai esok hari. Dengan itu saya rasa sini sahaja perkongsian saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.